Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amilah Syahira binti Ayub 046548 akan menceritakan sedikit berkenaan ketokohan Syekh Nuruddin Al-Ghanidi di Pahang. Syekh Nuruddin Al-Ghanidi adalah nama tokoh yang tidak asing lagi di alam Melayu. Beliau terkenal dengan hasil penulisan dan usaha dakwah yang dijalankannya. Syekh Nuruddin Al-Ghanidi antara ulama yang memainkan peranan dalam perkembangan Islam di alam Melayu, khususnya di negeri Aceh. Jadi selain Aceh, beliau juga pernah berada di beberapa tempat yang lain seperti Mekah dan juga Pahang yang merupakan salah satu negeri di semenanjung Malaysia. Lazimnya kedatangan ulama-ulama pada satu tempat ni telah memberikan kesan yang positif dalam penyebaran dan perkembangan Islam. Jadi di dalam video ini saya menumpukan kepada sumbangan Syekh Nuruddin Al-Ghanidi di Pahang. Syekh Nuruddin Al-Ghanidi merupakan seorang ulama, pengarang, ahli sufi dan juga ahli sejarah yang berpengaruh dalam sejarah umat Islam di alam Melayu. Kedudukan beliau sebaris dengan beberapa tokoh ilmuwan Aceh yang lain seperti Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Abdul Rauf As-Singkel, walaupun berbeza latar belakang pendidikan dan pemikiran. Nama penuh Syekh Nuruddin Al-Ghanidi ialah Nuruddin Muhammad Jilani, Ibnu Ali, Ibnu Hasanji, Ibnu Muhammad Humaidi Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Ranir, Gujarat, India. Beliau dipercayai lahir sekitar penghujung abad ke-16 Masihi. Beliau berdarah keturunan Melayu dan Arab kerana ibunya berketurunan Melayu. Sedangkan ayahnya adalah berasal daripada keluarga yang berimigrasi daripada Hadramaut. Syekh Nuruddin Al-Ghanidi memulakan pendidikan awal di tempat kelahirannya sendiri, iaitu di Ranir. Guru beliau ketika itu adalah Abu Hafs Umar bin Abdullah Basyaiban Al-Tarimi Al-Hadrami. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya di Hadramaut. Selepas itu beliau bermusafir pula ke Al-Haramain pada tahun 1030 Hijrah dan menunaikan haji. Syekh Nuruddin Al-Ghanidi tiba di Aceh pada tahun 1637 pada pemerintahan Sultan Iskandar Sani. Disebabkan kedatangannya tidak mendapat sambutan daripada pihak istana pada zaman Sultan Iskandar Muda, beliau meneruskan perjalanan dan menetap di Pahang ketika mana Pahang berada di bawah kekuasaan Aceh. Seterusnya, hubungan Al-Ghanidi dan Islam di Pahang. Yang pertama, dakwah Al-Ghanidi di Pahang. Ketika beliau tinggal di Pahang, beliau menjalankan tugasnya menyebarkan dakwah. Keadaan ini telah membuatkan perkembangan Islam di Pahang menjadi lebih kukuh. Begitu juga halnya kedatangan Hamzah Al-Fansuri yang datang ke Pahang, Lubuk Pelang untuk mendalami ilmu hakikat dan tasawuf. Pengembaraan Hamzah Fansuri kebiasaannya atas matlamat dan hasratnya kuat untuk mencari Tuhan. Matlamat yang sama juga mendorong Syekh Nuruddin Al-Fansuri datang ke Pahang. Perkara ini telah menunjukkan pengajian Islam di Pahang mempunyai kedudukan yang tersendiri. Begitu juga dengan peranan kedua-dua tokoh ini memberi kesan terhadap Islam di Pahang. Yang kedua, penguasaan Syekh Nuruddin Al-Ghanidi dalam bahasa Melayu. Di samping penguasaannya dalam ilmu mantik, balaghah, tasawuf, ilmu kalam, fiqh, hadis, sejarah dan perbandingan agama, Syekh Nuruddin Al-Ghanidi juga menguasai bahasa Melayu. Beliau mempelajari bahasa Melayu di negerinya, Ranir. Ini kerana apabila beliau tiba di Aceh, beliau sudah mempelajari bahasa Melayu. Kemungkinan disebabkan bahasa Melayu ketika itu menjadi lingua franca, iaitu bahasa yang dikongsi bersama oleh semua penutur bahasa dalam sesuatu masyarakat di Kepulauan Alam Melayu sekitar abad ke-1540. Ketika di Pahang, beliau juga dipercayai telah mempertingkatkan penguasaannya dalam bahasa Melayu. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa komunikasi Syekh Nuruddin Al-Ghanidi dengan masyarakat Pahang ketika itu dapat dijalankan dengan baik yang memungkinkan dakwah beliau dapat dilaksanakan dengan baik di Pahang melalui pengantar bahasa Melayu. Yang ketiga, penulisan kitab Siratul Mustaqim. Ketika berada di Pahang, Al-Ghanidi telah mengarang satu kitab yang bertajuk Siratul Mustaqim, iaitu pada tahun 1044 Hijrah sekitar 1634 Masihi. Kitab Siratul Mustaqim ini yang bermaksud jalan yang lurus adalah kitab fiqh berbahasa Melayu yang pertama sekali dikarang di Nusantara. Ia juga merupakan kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kitab ini menjelaskan secara ringkas berbagai aspek fiqh ibadah seperti bersuci, solat, zakat, puasa, haji dan korban. Kitab Siratul Mustaqim ini juga telah menjadi sebuah kitab yang penting dalam peranannya menyelaraskan budaya keilmuan di alam Melayu. Kitab ini masih lagi digunakan di sebahagian sekolah-sekolah agama di Malaysia pada kurun ke-20. Oleh itu dapat dijelaskan di sini masyarakat Islam di Pahang ketika itu mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkan ajaran Islam sehingga ia dapat digambarkan di dalam kitab As-Siratul Mustaqim. Ia secara tidak langsung memberi gambaran kedatangan dan perkembangan Islam di Pahang.
Kesimpulannya, kedatangan Syekh Nuruddin Al-Wanidi ke negeri Pahang sedikit sebanyak telah memberi impak dan kesan besar dalam perkembangan Islam di tanah Melayu. Kedatangan Syekh Nuruddin Al-Wanidi hakikatnya telah memberi gambaran kehidupan Islam dan perkembangannya di negeri tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.